Rosmah Mansor telah pun dituduh di bawah dua pertuduhan terlebih dahulu. Baik. Yang pertamanya adalah dikatakan beliau telah meminta suapan sebanyak 187.5 juta ringgit. Baik. Yang dikatakan dan dianggarkan sebanyak 15% daripada nilai projek yang telah dihuraikan tadi oleh saudara Zawazi. Makna kata permintaan suapan itu yang pertama. Baik. Pada hari yang sama, beliau juga dituduh kononnya menurut pertuduhan menerima suapan secara fizikal, menerima suapan sebanyak 1.5 juta daripada apa yang dikatakan diminta. Baik. Kemudian daripada itu, pada 10 hari bulan April 2019, beliau dituduh dengan satu pertuduhan tambahan, iaitu memperolehi sejumlah 5 juta lagi daripada jumlah yang diminta. Baik. Jadi satu pertuduhan permintaan dan dua pertuduhan penerimaan. Baik. Jadi seperti yang juga diuraikan tadi, perbicaraan telah bermula pada 5 Februari 2020 dan kemudian berlanjutan dengan panggilan 23 orang saksi selama tempoh lebih kurang 34 hari yang berjalan lah. Yang tangguh di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, itu cerita lain. Yang berjalan 34 hari. Dan kemudian pada minggu sudah diselesaikan dengan hujahan di hujung kes pendakwaan. Mungkin kita kena telaah sikit balik lah, Saudara Zawazi. Dalam kes jenayah, peringkat pertama adalah di mana pihak pendakwaan menampilkan keterangan, sama ada keterangan dokumen, keterangan-keterangan bukti lain dan keterangan saksi untuk cuba membuktikan sama ada mereka telah berjaya membuktikan setiap elemen dalam isu permintaan atau penerimaan rasuah itu. Baik. Jadi itulah proses pertama. Pada masa ini yang menjadi saksi adalah semua saksi-saksi pendakwa. Rosmah Mansor ataupun pihak pembelaan tidak wajib dan tidak perlu pada masa itu memanggil sesiapa pun. Ini rakyat kena faham. Sebab tanggungjawab membuktikan kes melampaui keraguan munasabah pada setiap masa terletak kepada pihak pendakwaan. Baik. Ya, jadi itulah tanggungjawab yang terletak pada pihak pendakwaan, dan selepas mereka mengatakan kepada mahkamah, oh kami dah cukup, kami percaya dengan saksi 23 orang ni, dengan keterangan yang telah ditampilkan sebagainya, kami percaya kami dah menyediakan dan membuktikan elemen pertuduhan. Jadi mereka menutup kes pada masa itu. Baik. Pada masa mereka menutup kes, ada kemungkinan ada senarai saksi yang mempunyai nama-nama lain yang mereka percaya pada masa itu tidak perlu dipanggil. Tapi satu perkara penting adalah pada masa itu, saksi yang tidak dipanggil tapi disenaraikan oleh pihak pendakwa raya perlu ditawarkan kepada pembelaan. Apa maksud ditawarkan? Maksudnya, you kena sediakan saksi itu. Kalau misal kata di hujung kes pendakwa raya, mahkamah dapati ada kes prima facie seperti mana yang diputuskan hari ini, dan apabila Datin Rosmah Mansor memilih untuk memberi keterangan bersumpah, itu pun kita akan bincang sekejap lagi, dan beliau akan memberi keterangan, beliau akan memanggil saksi, maka saksi yang ditawarkan oleh pihak pendakwa raya ini perlu dibenarkan untuk ditemuduga oleh peguam Rosmah Mansor bagi menentukan sama ada saksi itu mereka nak panggil atau tidak bagi tujuan pembelaan. Dan ditambah dengan mana-mana saksi lain yang mereka nak panggil. Itulah sistem keadilan. Sistem keadilan wajib berpandukan kepada pembuktian melalui keterangan saksi maupun keterangan subjek perkara, dokumen ataupun perkara lain. Jadi di hujung kes pendakwaan dan selepas pihak-pihak kedua-dua pihak memberi hujahan, mahkamah telah membuat keputusan pagi tadi. Dan mahkamah telah mendapati bahawa seperti yang dinyatakan, pihak pendakwa raya telah membuktikan satu kes prima facie di mana memerlukan hakim memanggil Datin Rosmah Mansor memasuki pembelaan. Pada masa ini ada dua perkara yang rakyat kena faham. Yang pertamanya, ini tidak bermaksud Rosmah Mansor bersalah lagi. Nah, itu kita kena faham dengan betul-betul tepat. Sebab ini baru keputusan berpandukan dalam pandangan Hakim Mahkamah Tinggi, berpandukan kepada keterangan pendakwa raya. Belum lagi mendengar keterangan-keterangan saksi lain. Dan sebagai seorang ataupun rakyat Malaysia yang menghormati kedaulatan undang-undang, kita kena berbesar hati, hati terbuka untuk menanti sampai selesai perbicaraan di mahkamah. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila mahkamah membuat keputusan mengatakan ada kes prima facie,
dan dipanggil pembelaan, setiap tertuduh, sesiapa sahaja akan mempunyai 3 pilihan. Adakah dia sendiri nak tampil memberi keterangan di kotak saksi, di mana selepas angkat sumpah dia akan juga disoal balas oleh pihak pendakwa raya dan boleh memanggil saksi-saksi lain untuk memberi keterangan lain. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah tidak mengangkat sumpah dalam kotak saksi, cuma memberi satu kenyataan daripada kotak tertuduh, atau yang lebih orang panggil, yang saya tak suka panggil, kandang tertuduh, kotak tertuduh, di mana dari situ dia cuma berdiri, sama ada membaca apa yang telah ditulis ataupun menyampaikan secara lisan apa yang dihasrat untuk sampaikan berkaitan perkara-perkara yang dia percaya dia perlu bangkitkan. Tapi nilai yang diberi atau diletakkan oleh mahkamah kepada kenyataan tak bersumpah ni jauh lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Sebab dia cuma bercakap daripada kotak tertuduh. Dia tidak membenarkan pihak pendakwa raya untuk soal balas dia di dalam kotak saksi. Jadi dia, keterangan ataupun kenyataan yang diberi itu tidak boleh dicabar. Sebab itu pilihan dia. Bila keterangan itu tidak dicabar, nilainya lebih rendah daripada keterangan yang tertuduh beri di dalam kotak saksi selepas angkat sumpah. Pilihan yang ketiga yang ada adalah berdiam diri. Berdiam diri ini memang dari segi perundangannya satu risiko yang agak besar. Sebab apabila mahkamah memanggil pembelaan, mahkamah punya pahaman adalah seandainya bila saya panggil pembelaan dan orang kena tuduh ni masih tidak ingin bercakap apa-apa, maka saya tidak ada pilihan tapi mendapati dia bersalah. Kemudiannya kalau dia merayu, bergantung kepada mahkamah rayuan untuk menentukan yang saya panggil pembelaan itu betul atau tidak. Kalau itu saya salah, maka dia bebas walaupun dia tak tampilkan pembelaan. Jadi risikonya ada seseorang orang kena tuduh yang memilih berdiam diri terus, tak ada langsung keterangan, tak panggil apa-apa saksi, maka dia akan didapati bersalah di tahap perbicaraan awal. Sama ada dia lepas atau tidak bergantung kepada analisa penghakiman Mahkamah Tinggi oleh Mahkamah Rayuan dan jika dia pergi lanjut ke Mahkamah Persekutuan. Jadi di sini ni, dari segi perundangan, biasanya sekiranya seorang orang kena tuduh tu mempunyai pembelaan, mempunyai hakikat untuk diceritakan supaya hakim boleh ambil tahu dan menentukan sama ada itu menjadi pembelaan atau tidak, maka langkah sebaiknya adalah seperti yang dilakukan oleh Datin Rosmah Mansur, iaitu memilih untuk memberi keterangan bersumpah. Dengan cara macam tu, apa yang dia nak cakap, dia ada hak nak cakap melalui soalan peguam dia, soal utama, dan kemudiannya nanti pendakwa raya, sama ada Gopal Sriram ataupun mana-mana pendakwa raya daripada pasukannya berhak nak tanya soal balas. Contohnya, awak kata awak tidak ada di rumah pada masa itu. Di manakah awak berada? Kenapa awak pergi situ? Pukul berapa awak pergi situ? Dengan siapa awak pergi situ? Jadi melalui soal balaslah baru mahkamah dapat lihat kepada kredibiliti apa yang diceritakan, bahawa dia tidak berada di tempat tersebut. Contohnya kalau melibatkan tempat kejadian. Jadi itu secara ringkas adalah apa proses jenayah yang berlaku. Jadi sama ada dia akan didapati bersalah atau tidak, ada satu perkara yang kita tidak boleh putuskan sekarang. Sebelum saya tamatkan di tahap ini untuk mendengar soalan lanjut saudara Awazi, perlu juga kita faham melalui laporan media pada hari ini dikatakan bahawa dalam kes ini Yang Arif Hakim Zaini yang membuat keputusan telah tidak memberi alasan penghakiman berkaitan dengan sebab kenapa didapati ada kes untuk dipanggil pembelaan. Persoalannya ramai tanya di luar. Dan saya percaya mungkin berliga-liga di saudara Zawazi. Sebab di SRC dulu di penghujungnya ada alasan penghakiman Betul, tepat sekali. Semasa SRC dulu, Hakim Nazlan telah pun mengeluarkan alasan penghakiman beliau yang ringkas secara bertulis dan memaklumkan kenapakah pembelaan dipanggil. Baik, dari segi perundangan, rakyat kena faham. Kenapa Hakim Nazlan bagi alasan, tapi di sini tiada alasan. Boleh ke macam tu? Itu persoalannya. Baik. Jawapannya dari segi perundangan tidak salah. Baik. Pada tahap memanggil pembelaan, belum keputusan muktamad. Dan walaupun dia panggil pembelaan, pihak pembelaan tidak berhak untuk merayu lagi.
Baik. Bila pihak pembelaan belum ada hak nak merayu, maka tidak perlu disediakan alasan penghakiman lagi. Baik. Ya. Jadi dari segi perundangan tidak ada. Tapi untuk seorang hakim nak sediakan alasan penghakiman awal tu boleh. Kalau dia nak. Yang dia akan memudahkan dia untuk menyediakan alasan penghakiman penuh nanti, sebab bahagian pendakwa raya dia dah sediakan. Dia cuma perlu tunggu keterangan-keterangan pembelaan dan analisa keterangan tersebut dengan bandingkan dengan keterangan terdahulu dan membuat bahagian kedua penghakiman tersebut. Sama ada masih didapati bersalah dalam fikiran dia ataupun dibebaskan. Tapi seorang hakim yang tidak menyediakan alasan penghakiman bertulis tidak salah. Cuma nanti di hujung perbicaraan, dia bertanggungjawab pada masa itu untuk memberi alasan. Baik. Kenapa dia memanggil pembelaan pada hari ini, 18 Februari 2021? Kalau pada masa itu perbicaraan berlangsung untuk 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, whatever tempoh tertakluk kepada PKP ataupun arahan perbicaraan di mahkamah dan sebagainya, maka penyediaan penghakiman tu akan menjadi lambat sedikit. Baik. Sebab lepas 6 bulan, 3 bulan atau 9 bulan dan sebagainya. Jadi di sini adalah pilihan hakim masing-masing. Tapi tidak menyediakan alasan penghakiman pada masa keputusan pembelaan dibuat atau keputusan memanggil pembelaan dibuat tidak menjadi salah dari segi perundangan. Memang betul ada laporan mengatakan Peguam Rosmah Mansur Jagjit Singh, Datuk Jagjit Singh telah pun memaklumkan kesukaran pihak pasukan pembelaan kerana mereka tidak mengetahui apakah alasan-alasannya. Adakah mereka berhak untuk meminta? Mereka meminta alasan itu. Berhak meminta, tapi hakim tidak wajib memberikan pada masa ini. Baik. Jadi biasanya dari segi pengalaman perundangan jenayah, bila hakim dah tak bagi secara bertulis, tak payah nak minta sebab dia tak akan bagi. Dia kata tunggu di hujung kes pembelaan nanti saya akan bagi semua alasan. Jadi tapi walau bagaimana sekalipun dari segi praktikalnya, bagi seorang pengamal undang-undang jenayah, walaupun pembelaan atau alasan penghakiman tidak diberi, kita boleh, sebab kita sediakan pembelaan daripada awal. Baik. Kalau misal kata kita nafikan atau kita menidakkan adanya peristiwa yang berlaku pada mana-mana tempoh di mana wang jumlah 1.5 juta itu diberi, contohnya. Kalau daripada awal kita mengatakan saya tak ada kat rumah pada masa itu, contohnya, maka pembelaan itu perlu diteruskan. Dan kalau kita mengatakan saya tidak ada di rumah satu lagi pada pemberian yang dikatakan 5 juta tu, maka pembelaan itu akan diteruskan. Dan apa sekalipun keterangan ditampilkan tentang permintaan, itu pun kita telah mula cabar semasa kes pendakwa raya. Jadi ketiga-tiga pertuduhan ni dari segi praktikalnya, untuk mana-mana peguam jenayah nak meneruskan dengan tahap pembelaan melalui anak guam dia dan juga saksi-saksi lain, sebenarnya bukan suatu perkara yang mustahil. Tapi alasan penghakiman boleh membantu. Jadi itu secara ringkas tentang apa yang berlaku dan isu-isu yang tampil daripada perkara hari ini. Okey, baik. Kita terus kepada soalan Aiman Zulkifli, YouTube. Assalamualaikum saudara Zuazi dan Tuan Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah maksud bela diri dari segi perundangan bagi setiap kes yang dihadapi oleh Rosmah Mansur mohon pencerahan? Baik, satu soalan asas yang perlu ditanya. Terima kasih saudara Aiman Zulkifli sebab ini menunjukkan bahawa rakyat kita mahu tahu apa maksudnya dipanggil bela diri. Seperti yang saya nyatakan tadi, secara ringkas, di tahap ini mahkamah belum buat keputusan sama ada Rosmah Mansur bersalah ataupun Rosmah Mansur tidak bersalah. Belum ada keputusan. Cuma mahkamah dapati sekiranya lah Rosmah Mansur tidak memanggil sesiapa sebagai saksi, tidak menampilkan apa-apa keterangan semasa pembelaan, maka dengan keterangan yang ada cukup untuk saya mendapati dia bersalah kelak. Baik. Itu maksudnya. Jadi secara ringkasnya, kalau seorang orang kena tuduh berpendapat dia ada cerita dia, macam kita bincang tadi, dia tak ada kat rumah masa 1.5 million ataupun 5 million, ataupun dia percaya tempat dikatakan dia minta suapan tak berlaku, maka dia harus, kalau dia ada penjelasan dia, tampil di dalam kandang, minta maaf, kotak saksi, angkat sumpah, beri keterangan. Jadi dia membela diri lah masa itu. Sebab masa kes pendakwa raya, dia tak wajib dan tak perlu bela diri. Baik. Sebab belum sampai tahapnya. Pada masa itu, pendakwa raya kena buktikan
Kalau pendakwa raya gagal buktikan, contohnya pada hari ini pagi tadi, kalau misal katalah Ya Arif Hakim Zaini berpendapat antara keterangan yang ditampilkan tidak berjaya membuktikan mana-mana satu kes ataupun salah satu kes, maka dia telah bebaskan Rosmah Mansor tadi. Ya. Dia tidak boleh panggil pembelaan. Kalau dia dah percaya bukti tidak ada. Sebab bukan untuk Rosmah Mansor nak buktikan dia tidak bersalah. Baik. Untuk buktikan dia bersalah adalah tanggungjawab pendakwa raya. pada setiap masa. Tapi bila mahkamah dah panggil bela diri, maka wujud suatu beban, sedikit beban untuk kita tampilkan keraguan. Bukan untuk kita buktikan kita tak bersalah. Untuk tampilkan keraguan kepada nilai bukti yang dikatakan telah ditampilkan oleh pihak pendakwa raya. Contoh saya bagi senang nak faham. Dan contoh ni kalau boleh kita lari pada topik rasuah. Ya, betul. Saya pernah kendalikan satu kes di mana seorang remaja telah dituduh melakukan seks tanpa izin dengan seorang lagi remaja, yakni budak bawah 16 tahun, di mana persetujuan bukan relevan, tak bersetuju ke bersetuju pun masih rogol. Dan maka semasa perbicaraan, ini cerita benar ya. Saya mewakili tertuduh tu melalui kes bantuan guaman Selangor pada masa itu. Kadang-kadang kita perlu bantu untuk menjalankan kes-kes bagi pihak masyarakat yang tidak berkemampuan ya. Dan apabila saya pergi mahkamah pada tarikh bicara pertama, saya jumpa OKT tersebut dan selepas mahkamah bersidang kami pergi makan tengah hari. Saya duduk depan dia. Lepas makan saya pergi basuh tangan. Bila saya balik saya tengok apa pasal dia duduk di penjuru lain pula. Saya ingat mungkin dia pindah lah sebab ramai kawan dia dengan dia. Saya pun buat tak tahu, saya pergi balik kat tempat saya duduk. Dia kat depan pula. Saya terkejut. Tadi kat tengok-tengok memang dua. Muka sama. Muka sama. Pelanduk dua serupa. Kembar bukan? Kembar. Okey. Jadi apabila saya pergi ke mahkamah balik sebelah petang dan saksi yang memberi keterangan pada masa itu adalah yang dikatakan mangsa. Yang dikatakan ada hubungan seks tanpa persetujuan ataupun dengan persetujuan bawah umur, iaitu mangsa kononnya mangsa rogol. Maka saya telah tanya dia, berikan rupa orang tersebut. Dia cuba berikan rupa. Selesai tu pendekkan cerita, saya minta izin mahkamah memanggil kembar dia yang dekat luar. Mahkamah terkejut. Dan pada masa itulah mahkamah tanyakan kepada pihak pendakwa raya ada atau tidak pengecaman fizikal dibuat, di mana dua-dua diletakkan dalam barisan pengecaman. Dan pihak pendakwa raya terpaksa sahkan melalui laporan dia ada tidak ada pengecaman bersama dua-dua dibuat. Kalau ada dua-dua dalam pengecaman, maka kalau dia dapat juga bezakan, maka adalah keterangan. Atas dasar tersebut, saya tidak buktikan dia tak bersalah. Saya menampilkan keraguan. Itu beza dia. Tapi keraguan dah cukup untuk mahkamah membuat keputusan dia tidak bersalah. Saya tidak perlu buktikan dia tidak bersalah. Apabila saya menampilkan keraguan kepada bukti pendakwa raya, maka mahkamah berhak dan wajib apabila ada keraguan membuat keputusan bahawa dia tidak bersalah. Jadi walaupun satu elemen terbukti, dua elemen terbukti, tiga elemen terbukti, tapi satu daripada banyak elemen tidak terbukti, ada keraguan, maka kena bebas. Dan itulah yang hak yang ada pada Datin Rosmah Mansor pada masa pembelaan, di mana peguam dia yang berwibawa juga, Jagjit Singh, Akberdin dan sebagainya akan menampilkan pembelaan yang perlu. Jadi rakyat disarankan seperti mana kita sering sarankan dalam bicara Najib Razak dan bicara mahkamah, kita harus tunggu sampai selesai. Tiada keadilan sejati, hakiki, melainkan kita benarkan sistem keadilan menentukan dengan betul dan tepat. Ya? Kalaupun rakyat yakin sesiapa bersalah sekalipun, rakyat tidak berhak membuat keputusan. Dari segi duniawi, dia kena ditampilkan melalui keterangan. Biar mahkamah buat keputusan. Baik, kepada para penonton jangan lupa untuk menghantar. Baik, terima kasih Aiman Zulkifli untuk soalan itu. Sahabat-sahabat lain di luar sana boleh menghantarkan soalan sekarang untuk diberikan pencerahan oleh Tuan Hani. Baik Tuan Hani, sementara kita menunggu soalan, saya difahamkan juga bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bekas Perdana Menteri akan dipanggil sebagai salah seorang saksi untuk kes pembelaan Datin Seri Rosmah Mansor. Dari sudut mungkin saya tidak berapa faham dari segi perundangan dan bagaimana perjalanan mahkamah dan sebagainya, tetapi
Perdana Menteri Malaysia, maksud saya, adakah dipanggil sebagai seorang beliau dipanggil sebagai seorang suami kepada Datin Seri Osman Mansur, ataupun atas kapasiti bekas Perdana Menteri, ataupun ketika itu beliau sebagai Perdana Menteri, atau bagaimana? Satu soalan yang bagus. Di situlah saya berterima kasih atas soalan tersebut. Sebab rakyat kita ni selalu ingat kalau seorang tu berjawatan atau pernah pegang jawatan, dia cakap apa pun dengar. Atau dia wajib cerita apa pun sekalipun. Itu bukan sistem undang-undang Malaysia. Baik. Sistem undang-undang Malaysia, seorang saksi dipanggil kalau saksi itu boleh sumbangkan kepada pendakwaan kes tersebut, yakni dia tahu keterangan dalam kes tersebut ataupun pembelaan. Jadi Najib Razak akan dipanggil bukan sebagai Perdana Menteri. Baik. Atau bekas Perdana Menteri. Bukan sebagai suami. Tapi besar kemungkinan ada dalam rentetan peristiwa pihak pendakwa raya yang menunjukkan atau menampilkan bahawa ada di latar belakangkan isu tersebut, ada keperluan Najib Razak dipanggil jika ada pembelaan. Ya? Baik. Mungkin contohnya sebab ada melibatkan rumah. Dikatakan di mana wang tersebut kononnya diperolehi, rumah rasmi, tempat rasmi dan rumah biasa. Jadi kita akan lihat jikalah Najib Razak dipanggil untuk memberi keterangan, besar kemungkinan keterangannya adalah bersangkutan dengan isu pertuduhan. Baik. Bukan dia dipanggil untuk memberi keterangan, ya betul saya adalah Perdana Menteri yang ke-6 dan saya berkhidmat daripada tahun sekian-sekian ni sampailah PRU 14, saya telah berkahwin dengan... Tak, bukan nak dengar cerita tu. Itu dari segi undang-undangnya tak relevan. Baik. Rakyat kena faham. Seorang saksi dipanggil bukan untuk menyatakan bahawa dia percaya suami dia ataupun dia tak percaya pakcik dia. Tidak. Percaya tak percaya tak menjadi isu pembuktian. Yang menjadi isu dalam mahkamah adalah keterangan, nilai keterangan. Apa yang Najib boleh cakap untuk membantu pembelaan, itulah yang dia akan beritahu di mahkamah. Sama ada mahkamah terima atau tidak, itulah tujuan perbicaraan dan kemudian kita tunggulah. Pada masa ini, sebab saudara Zawazi dan saya tidak berada di mahkamah sepanjang apa yang dikatakan 34 hari tersebut, tak mendengar keseluruhan keterangan setiap minit di situ. Yang kita nampak cuma apa yang kita baca melalui laporan media, yang saya pernah nyatakan dulu itu 0.01% daripada keterangan. Ya, jadi kita tunggu. Yang saya yakin, yang pasti saya berceritakan, keterangan Najib Razak tiada kena mengena dengan hukum hubungan perkahwinan ataupun kedudukan keperdana menterian dia pada masa itu. Semestinya lah ada kena mengena dengan apa-apa elemen ketiga-tiga pertuduhan tersebut. Baik, apabila Tuan Hani sebut tentang elemen untuk tiga pertuduhan itu, saya tertarik dengan apa yang saya bacakan sebelum ini. Itu pada 11 Disember 2020 di mana pasukan pendakwaan dikatakan pernah memohon pada mahkamah untuk menggunakan audio yang dikenali sebagai Can I Advise You Something tu untuk dijadikan bahan bukti, tetapi ditolak pada ketika itu. Tetapi hari ini difahamkan bahawa pihak mahkamah membenarkan audio itu digunakan sebagai bahan bukti. Mungkin saya ingin bertanya, kenapa ketika 11 Disember itu ditolak dan kenapa pula hari ini dibenarkan? Bagaimana? Adakah kriteria-kriteria tertentu, sebab-sebab tertentu ataupun ada alasan-alasan tertentu yang memungkinkan benda ini berlaku dari segi perundangannya? Terima kasih. Satu soalan yang relevan sebab antara laporan khusus Malaysia Kini dan beberapa media lain, dia secara khusus menyentuh isu penerimaan penerimaan rakaman audio yang kononnya telah pun ditampilkan di mahkamah. Sebelum kita bincang apa yang betul ditanya tadi, iaitu pada 11 Disember telah ditolak seperti dilaporkan, pada hari ini 18 Februari kata diterima oleh hakim yang sama. Sebelum kita bincang benda tu, ramai di luar mungkin tak tahu apa benda audio ni, sebab orang rakyat Malaysia dan juga rakyat luar senang lupa, mudah lupa. Pada 8 Januari 2020, 7 Januari 2020, negara telah digemparkan oleh satu pendedahan yang dibuat oleh pihak SPRM. Ketika itu diketuai oleh Pesuruh Jaya Latifah Koya, di mana beliau telah mendedahkan 3 rakaman yang dikatakan melibatkan, yang pertama, satu percakapan di antara Datuk Najib Razak dengan seorang keturunan diraja daripada Timur Tengah. Itu satu. Yang keduanya melibatkan perbualan di antara Pesuruhjaya
SPRM terdahulu, Zulkifli Ahmad, dengan Tun Najib Razak. Dan yang ketiga adalah satu perbualan telefon di antara yang dikatakan di antara Rosmah Mansur dan Najib Razak. Now, pada masa itu sendiri, saya telah menyatakan dengan cukup jelas dan tegas, bagi saya rakaman tersebut sewajibnya tidak didedahkan. Ada sebab-sebab undang-undang yang telah saya sentuh. Ramai boleh pergi balik kepada siri-siri terdahulu. Ada satu siri khusus tentang pendedahan ini. Saya telah menyatakan sebabnya. Yang keduanya, berbalik kepada isu ini. Apa yang telah ditampilkan di mahkamah dipercayai adalah rakaman ketiga, iaitu perbualan di antara Najib Razak dan Rosmah Mansur, di mana ada ungkapan yang menjadi famous pada masa itu, kononnya menjadi sensasi pada masa itu. Can I advise you? Something like that lah. Saya pun tak ingat secara setepatnya. Persoalan dari segi perundangannya, ini pandangan saya. Persoalan dari segi perundangannya adalah apakah kaitan perbualan tersebut ataupun kandungan perbualan tersebut dengan kes yang dikatakan rasuah cepak ni. Dari segi perundangannya, mahkamah cuma akan menerima keterangan atau mengguna pakai keterangan yang telah diterima kelak kalau ada kaitan dengan elemen macam saya cakap tadi. Iaitu apakah elemen dia ataupun pertuduhan. Kononnya ada permintaan. Adakah rakaman itu boleh membuktikan bahawa Rosmah Mansur telah meminta, padahal rakaman itu adalah dengan Najib Razak, bukan dengan wakil Jepak ataupun sesiapa sahaja. Ataupun adakah dalam rakaman tersebut dinyatakan yang husband mengaku saya pernah minta Jepak? Ada tak dalam rakaman tersebut? Saya rasa tak ada. Dan bagaimana pula dengan penerimaan wang? Adakah dalam rakaman tersebut mengatakan diterima 1.5 juta juga pada tarikh tertentu ataupun 5 juta? So, itu isu pokoknya. Bagi saya tidak ada nilai isu tentang rakaman tersebut, melainkan jika saya dibuktikan salah bahawa rakaman tersebut di hujung ada 3 saat yang mengatakan Jepak. Maka serahkan kepada pihak pendakwa raya yang telah tampilkan, serahkan kepada pihak pembelaan untuk cross soal-soal balas, dan serahkan kepada mahkamah untuk menerima. Isu kedua, di mahkamah ni, dalam kes-kes jenayah ataupun sivil, apabila mahkamah menerima sesuatu, saya ambil botol Coke Zero lah. Boleh saya minum sekali. Bila menerima suatu bahan ni sebagai keterangan, diterima keterangan, itu satu perkara. Tapi adakah mahkamah akan letakkan pertimbangan kepada keterangan yang diterima, itu perkara lain. Apa yang berlaku pada hari ini, pada pagi tadi, jikapun hakim tersebut betul atau salah dalam mengubah keputusan dia, itu saya akan bincang sekejap nanti. Tapi apa yang dia buat keputusan adalah menerima sahaja. Belum dikatakan diterima pakai setakat mana nak diterima pakai ataupun tidak. Contoh saya bagilah. Botol Coke ni kita jumpa dalam boot kereta saya. Bersama dengannya ada satu lagi botol Coke Zero, tapi mengandungi petrol ataupun sisa-sisa petrol. Kemudian dihantar, didapati sisa petrol yang ada dalam botol tersebut yang dijumpai bersama dengan botol Coke yang separuh ni, sisa petrol tu ada kaitan dengan kebakaran yang berlaku, yang dituduh saya melakukan kebakaran. Okey? Jadi sebab botol sisa tu dijumpa dengan botol ni, kedua-dua botol ditampilkan di mahkamah. Perlu. You tak boleh tinggal botol ni walaupun tak ada kena-mengena. Jadi akan ditandakan di mahkamah P1, P2. Tapi bila pakar kimia datang mengesahkan botol P2 mengandungi sisa petrol yang juga dijumpai tempat kejadian. Botol P1 ada Coke Zero yang ada bekas air liur Hanif Katri. Itu sahaja, tak ada kena-mengena dengan tempat kejadian. Jadi walaupun telah ditandakan dan terima sebagai P1, dia tak ada kena-mengena dengan kebakaran. Dia tak diguna pun. Tapi sebab kewajipan pihak pendakwa raya tampilkan apa yang dijumpa. Kalau nak cari pisau tapi jumpa juga parang, jumpa sabit dan sebagainya, kena bawa semua tunjuk. Kadang-kadang ada kain kotor lah, kain lap lah, semua kena bawa. You tak boleh tinggalkan daripada tempat kejadian. Jadi rakyat kena faham. Kalaupun hakim tu betul atau salah dalam menerima tu, itu akan dihujahkan di mahkamah rayuan kelak.
oleh pihak pembela dan pihak pendakwa raya. Baik. Tapi adakah hakim yang sama akan mengambil kira rakaman tersebut bagi tujuan mengatakan oleh sebab itu sahajalah saya memanggil Rosmah Mansur memberi keterangan. Itu saya percaya kita kena tunggu alasan penghakiman, dan saya percaya dari sudut perundangan, dari sudut apa yang kita ketahui yang didedahkan secara salah pada 7 Januari 2020 dan kemudian ditampilkan secara tidak perlu bagi saya lah, saya minta maaf, ini pandangan saya, pandangan jujur. Baik. Untuk kes cepat ni pada tempoh persekitaran sehingga membuat keputusan awalan untuk menolak pada 11 Disember tersebut, bagi saya besar kemungkinan tidak relevan. Tapi kita tunggu. Baik. Saya bukan mahkamah, awak bukan mahkamah. Tapi tanggungjawab kita adalah memberi faham, Baik. menjelaskan. Sebab cara laporan Malaysia kini dibuat, ramai akan anggap disebabkan rakaman itulah Datin Rosmah Keputusan Mansur itu hari ini. Tidak. Tak semestinya. Baik. Sekarang ni kita tak boleh sahkan sebab tidak ada alasan penghakiman. Betul. Tapi besar kemungkinan tidak. Sebab itulah rakaman berkaitan dengan perbualan suami dan isteri. Dan oleh kerana itulah saya telah mengatakan, in fact saya perlu tekankan di sini untuk pahaman rakyat. Daripada ingatan saya dalam rakaman tersebut, apa yang saya ingat telah diungkapkan adalah Rosmah Mansur mengatakan kepada Najib antara lain, yang ni nampak macam kita perompak, nampak macam. You do something about it. Nampak macam bukannya pengakuan. Untuk apa-apa kes sekalipun. Dan di mahkamah, apa yang boleh terima adalah perkara yang membuktikan keberjenayahan. Baik. Bukannya sensasi. Ya? Jadi, to be fair, mungkin ada sebab pendakwa raya tampilkan benda tu, tapi dari segi perundangan, walaupun diterima, cara betul ataupun tidak, kita tidak tahu sebab alasan penghakiman belum keluar. Tetapi nilainya mungkin tidak ada nilai. Sebab itu hakim mengatakan, saya belum meletakkan nilai kepada apa yang saya terima lagi. Now, untuk menghabiskan jawapan kepada persoalan ini, soalannya adalah, bolehkah hakim tolak kemudian terima? Pada asas dia, pada dasarnya, dalam mana-mana perbicaraan, apabila berbangkit satu isu, mahkamah mungkin diminta membuat suatu penemuan berkaitan isu tersebut. Sebab apabila isu tersebut dibuat penemuan, maka pihak pendakwa raya dan pembelaan boleh mengambil langkah seterusnya. Contohnya lah, contohnya adakah seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun ni, yang memang tidak ada, atau yang berumur 6 tahun yang tidak boleh angkat sumpah sebab dia tidak tahu apa itu betul dan salah, adakah mahkamah akan menerima keterangannya? Kalau mahkamah kata saya membuat keputusan tanpa mana-mana keterangan bebas yang sah lain, saya tidak akan menerima. Contohnya, saya bagi contoh. Maka pihak pendakwa raya boleh mencari untuk memanggil mana-mana saksi lain yang telah mendengar atau melihat apa yang dikatakan oleh saksi yang bawah umur tersebut. Jadi mereka perlu bantuan dari masa ke semasa. Perlu bantuan untuk mahkamah memberitahu dalam keadaan mahkamah boleh. Kadang-kadang mahkamah tak boleh bantu dari sudut tersebut, dari segi perundangan. Nak panggil 10 saksi ke, nak panggil 20 saksi, awak tentukan lah. Tapi dalam keadaan keboleh terimaan keterangan, keadaan nak masukkan keterangan, mahkamah boleh diminta membuat penemuan. Baik. Jadi, pada masa secara amnya, mahkamah bila buat satu penemuan, maka penemuan itu adalah bagi tujuan isu itu muktamad pada biasaannya. Baik. Dan mahkamah yang sama tidak boleh nak mengenepikan keputusan dia sendiri, melainkan dia masuk dalam kategori pengecualian. Contohnya, pada masa dia buat keputusan, tidak timbul apa-apa isu lain yang tidak diketahui. Kemudian sebelum perbicaraan ataupun kes pendakwaan tamat, tiba-tiba muncul satu perkara lain berkaitan penemuan yang dibuat tanpa perkara itu. Maka dia boleh ziarah semula. Baik. Tapi kebiasaannya, tanpa mana-mana sebab yang lain, tidak boleh. Dan itu adalah isu yang akan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Jadi berbalik kepada keputusan hari ini, di mana dia mengatakan dia telah lawat semula, ziarah semula keputusan awal pada 11 Disember saya percaya, di mana ditolak dan pada hari ini terima. Yang pertamanya, kita lihat alasan penghakiman nanti. Apa sebab dia buat macam tu. Kalau ada sebab, mungkin Mahkamah Rayuan, siapa-siapa pun merayu. Sebab sekarang kita tidak tahu sebab Rosmah belum didapati bersalah. Mungkin didapati tidak bersalah, maka pihak pendakwa raya akan rayu. Kalau Rosmah didapati bersalah, dia akan merayu. Jadi Mahkamah Rayuan akan tentukan pada masa itu. Itu pun sama ada betul atau salah sekalipun. Yang kedua, bila diterima
Tak semestinya itu sahaja isu yang menyebabkan, keterangan yang menyebabkan Rosmah Mansor dipanggil untuk pembelaan. Ada besar kemungkinan pihak pendakwa raya berpegang kepada keterangan-keterangan lain. Ini mungkin keterangan sampingan bagi mereka. Bagi saya, dari sudut apa yang saya faham, sebab rakaman itu telah pun diperdengarkan di luar. Saya pernah dengar pada awal tahun 2020 dan bagi saya tiada nilai kebersalahan dalam rakaman tersebut. Saya letak dan nyatakan di sini, di kancah TV. Untuk 3 pertuduhan itu. Untuk 3 pertuduhan Jepang ni. Ya. Baik. Dan ketiganya, kalaupun diterima, nilai yang macam kita tadi, nilainya kita tidak tahu sebab alasan penghakiman belum keluar. So, secara keseluruhannya, itulah jawapan saya kepada persoalan berkaitan dengan rakaman kontroversi. Ataupun rakaman tu tak kontroversi. Pengedaran dan pendedahan dia oleh SPRM penuh kontroversi. Dan penggunaan dia di situ, di dalam kes Jepang ni pun bagi saya tidak relevan. Saya nak cuma bagi orang faham satu perkara. Boleh, silakan. Semasa kes SRC telah dilewatkan penghabisannya kerana di situ pun pihak pendakwa raya yang diketuai oleh Tommy Thomas pada masa itu telah cuba menampilkan, in fact Latifah Koya telah dipanggil untuk memberi keterangan. Dan ianya tidak membantu dalam keputusan SRC. Cuba baca alasan penghakiman 800 lebih muka surat yang Arif Hakim Nazlan. Tiada. Tapi kita telah membuang masa dengan sensasi. Dan undang-undang tidak melihat sensasi. Sejauh mana sensasi itu? Tidak, sensasi tidak relevan dalam kebersalahan jenayah. Mungkin relevan untuk orang yang suka membawang. Saya menggunakan bahasa netizen. Tapi that's your problem. You are not the court. Rakyat bukannya mahkamah. Mahkamah kena diadili melalui proses perundangan. Apa yang relevan di mahkamah, itu yang diguna pakai. Ya? Dan di situ, bagi saya, kalau diguna pakai dalam kes 1MDB kelak, besar kemungkinan boleh digunakan oleh Najib Razak sebagai satu pembelaan untuk dia. Saya tidak akan masuk di situ lagi sebab kita berbincang kes Rosmah Mansor. Dan kalau perkara itu sampai di tahap 1MDB nanti, kita akan bincangkan. Saya di sini, kita di sini bukan mengambil pihak. Kita nak bagi rakyat faham, jangan terlampau taksub dengan cara laporan media seolah-olah itu yang penting. Nak belajar perundangan pun memakan 3 tahun di universiti, tak masuk lagi pengalaman di luar. Jadi sila faham, ya? Dan sila berlaku adil. Dan bila kita bagi contoh tadi, saya harap rakyat boleh faham. Botol Coke Zero dengan botol Coke Zero yang ada sisa-sisa petrol. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk penjelasan itu, sangat jelas dan saya